Pada tahun 2013, Malaysia digemparkan dengan berita tentang kehilangan 23 budak yang coba menjelajah Villa Nabila. Berita itu terus meletup sampai nama villa itu jadi legenda seram internet Malaysia. Masa itu, semua orang jadi pakar paranormal secara tiba-tiba. Member yang dulu takut lipas pun tiba-tiba cakap, "Aku rasa villa tuh portal dimensi lain, bro." Kisah seram tentang villa itu mulai tersebar dari mulut ke mulut. Dan kisah yang paling famous ialah sejarah kewujudan Villa Nabila sendiri. Kononnya, villa itu dibina oleh orang putih berpuluh tahun dahulu. Nama Nabila pula diambil daripada anak pemilik rumah tersebut. Tapi hidup keluarga itu dikatakan berakhir dengan tragedi mengerikan. Menurut cerita orang ramai, pembantu rumah mereka mahu merampas villa itu. Lalu Nabila dan keluarganya dibunuh dan ditanam di dalam dinding rumah. Sejak hari itu, rumah tersebut dikatakan menjadi pintu ke alam lain. Dengar macam plot Netflix campur drama Maghrib TV3. Berbalik pada kes kehilangan 23 orang tadi. Ramai percaya mereka semua dah ditarik masuk ke alam gaib. Macam-macam cerita mula keluar. Ada yang kata pernah nampak tangan keluar dari dinding rumah. Ada juga yang kata masa dalam villa itu bergerak lain daripada dunia sebenar. Siapa ada yang cerita dekat tingkap rumah tuh selalu nampak kelibat perempuan berpakaian putih sedang memandang keluar. Kononnya itu Nabila. Dan kalau datang waktu malam, ada yang mendakwa boleh dengar bunyi tangisan perlahan dari dalam dinding rumah. Namun akhirnya polis tampil menjelaskan perkara sebenar. Yang hilang sebenarnya bukan 23 orang, tapi hanya seorang budak lelaki berusia 16 tahun. Ibunya membuat laporan polis sebab lokasi terakhir budak itu dikatakan dekat Villa Nabila. Dan selepas disiasat, rupanya budak itu bukan hilang dalam villa pun. Dia sebenarnya duduk rumah kawan dan tak balik rumah. Satu Malaysia dah bayang hantu tarik budak masuk dimensi lain. Sekali rupanya dia lepak rumah member. Walaupun kisah kehilangan 23 budak itu tak sahih, Villa Nabila terus jadi lokasi paling terkenal untuk pemburu paranormal dan pencari vibe seram. Siap ramai datang semata-mata nak rasa sendiri suasana menyeramkan dekat sana. Malah pada tahun 2015 keluar filem Villa Nabila yang diinspirasikan daripada kisah misteri villa tersebut yang dihasilkan pengarah terkenal Syafiq Yusof. Dan pada tahun 2017 villa itu akhirnya dimusnahkan. Tapi sampai hari ini nama Villa Nabila masih kekal sebagai salah satu legenda tempat seram paling terkenal di Malaysia. Terowong Menora dibina pada tahun 1987. Terowong ini terletak di Lebuh Raya antara Plaza Tol Ipoh dan Kuala Kangsar. Terowong ini pernah digelar terowong maut sebab statistik menunjukkan banyak kemalangan berlaku di kawasan ini. Tapi jangan risau, video ini bukan nak bagi anda cancel road trip balik kampung di utara. Menurut cerita penduduk setempat semasa pembinaan terowong ini, ada dakwaan kononnya pengorbanan manusia dilakukan karena mereka perlu menggali bawah banjaran keledang yang dikatakan
cerita tersebut tidak pernah dibuktikan kesahihannya. Jadi janganlah esok-esok pergi interview pekerja plus tanya, "Bang, dulu ada ritual ke?" Karena sam balik baru tahu. Selain itu, ramai juga mendakwa pernah nampak perempuan berambut panjang berpakaian putih duduk atas pintu masuk terowong. Bayangkan tengah drive malam-malam, tiba-tiba nampak benda putih atas terowong. Sekali bila dekat, rupa-rupanya plastik ais ikat tepi lori. Ada juga cerita mengatakan jangan berhenti terlalu lama di dalam terowong, karena dikhawatiri boleh sesat ke dunia bunian. Tapi rakyat Malaysia kalau berhenti dalam terowong pun biasanya, sebab line internet full lah dalam nih. Dalam terowong ini juga sesetengah pemandu mendakwa pernah dengar bunyi kereta diketuk bertubi-tubi. Tetapi bila keluar dari terowong, bunyi itu hilang begitu saja. Namun kadang-kadang bunyi itu bukan hantu, mungkin botol air dalam bonet yang dari tadi bergolek, macam tengah audition film seram. Walaupun banyak kisah misteri dikaitkan dengan terowong menora, laluan ini sebenarnya selamat digunakan. Tahun 1993, hujan turun tanpa henti selama berhari-hari, macam langit tengah buat maraton menangis. Penduduk Highland Towers pula menjalani hidup seperti biasa. Tak ada siapa sangka bencana besar sedang menunggu. Pada hari ke-10, blok 1 Highland Towers runtuh secara tiba-tiba, merenggut 48 nyawa. Tragedi itu mengejutkan satu Malaysia, sebab semuanya berlaku terlalu pantas. Selepas kejadian, penghuni blok 2 dan 3 diarahkan berpindah kerana struktur bangunan dianggap tidak lagi selamat. Dari sebuah kawasan kediaman, Highland Towers perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Lebih seram sebab tapak runtuhan dan tinggalan bangunan masih ada sampai hari ini. Bila tengok bangunan tu waktu malam, memang otomatik rasa macam soundtrack seram terus main dalam kepala. Lepas tu, mulalah muncul macam-macam cerita misteri dari mulut ke mulut. Antara kisah paling terkenal kalau datang ke Highland Towers waktu malam, kononnya masih kedengaran bunyi jeritan meminta tolong yang mendayu-dayu. Menurut cerita orang lama, itu suara mangsa yang terkorban pada hari kejadian. Bukan setakat jeritan, kadang-kadang orang dengar bunyi ketukan dari dalam bangunan kosong itu. Tok, tok, tok. Padahal dekat situ dah lama tak ada penghuni. Ada juga yang mendakwa ternampak kelibat penghuni. Lama blok 1 berkeliaran dalam keadaan penuh debu. Yang paling pelik, walaupun elektrik dah lama dipotong, ada rumah kosong yang tiba-tiba menyala pada waktu malam. Bayangkan tengah tengok bangunan gelap,
Tiba-tiba satu tingkap terbuka lampu. Memang masa itu segala ayat hafalan sekolah agama keluar semula. Selain itu, ada juga cerita orang sesat dalam bangunan yang masih tinggal. Masuk sekejap, tapi tak jumpa jalan keluar berhari-hari. Tapi sampai hari ini, semua kisah tersebut masih tiada bukti sahih. Walaupun banyak aktiviti paranormal dan siasatan mistik pernah dilakukan di kawasan itu, tiada siapa berjaya membuktikan sama ada kisah-kisah seram Highland Towers benar-benar wujud. Atau cuma lahir daripada trauma tragedi yang pernah berlaku. Hospital lama Kluang dibina pada tahun 1931. Malah semasa zaman penjajahan Jepun, hospital ini pernah dijadikan tempat askar Jepun bertapa. Disebabkan sejarahnya yang panjang, ramai pekerja dan pesakit di hospital itu dikatakan pernah mengalami pengalaman seram mereka sendiri. Ada yang kata, kalau lalu depan bilik mayat pada waktu malam, boleh dengar suara tangisan mendayu-dayu. Lebih menyeramkan, ada pekerja mendakwa pernah nampak kelibat askar Jepun berkeliaran di kawasan hospital ketika suasana sunyi tengah malam. Kalau nampak nurse jalan sorang-sorang pukul 2 pagi tuh, jangan tegur dulu, pastikan itu memang nurse, bukan residen tetap hospital lama tuh. Hospital ini jadi semakin menyeramkan selepas ia ditutup pada tahun 2011 apabila Hospital Kluang berpindah ke lokasi baru. Sejak itu, bangunan lama tersebut terus dibiarkan kosong dan mula dipenuhi cerita misteri. Menurut seorang pengawal keselamatan yang pernah bertugas di situ, setiap malam masih ada kelibat juru rawat berjalan di koridor. Walaupun bangunan itu sudah lama tidak dihuni, kadang-kadang bila lalu berhampiran bilik mayat lama akan terbau-bau hanyir yang sangat kuat. Pengawal itu juga pernah mendengar bunyi tangisan dipercayai datang dari bekas pesakit. Hospital tersebut seramnya bukan sedikit, sampai ada yang buat rondaan sambil buka lagu nasyid kuat-kuat dalam walkie-talkie. Banyak kumpulan paranormal pernah datang membuat siasatan di hospital lama ini. Rata-rata mengakui suasana di situ memang terasa lain macam, tapi seperti biasa tiada bukti kukuh yang benar-benar mengesahkan semua kisah seram tersebut. Kini apakah hospital lama Kluang dikatakan bakal dimusnahkan dan digantikan dengan klinik baru? Persoalannya, adakah kisah seram itu akan berakhir di situ, atau penghuni lama cuma pindah saja? Nama Bukit Fraser
datang daripada nama seorang lelaki bernama Louis James Fraser. Pada tahun 1890, Fraser buka kawasan itu untuk perlombongan biji timah. Kiranya kalau zaman sekarang dia macam startup founder, cuma bezanya bukan jual kopi hipster, dia gali bukit. Tapi lepas beberapa tahun, sekitar 1910, Fraser tiba-tiba hilang. Mayat tak jumpa. Orang pun mula pikir macam-macam. Ada yang kata dia dibunuh, ada yang kata dia sesat dalam hutan, dan mesti ada seorang pakcik yang cakap dia kena sorok bunian tuh. Lepas Fraser hilang, kawasan perlombongan dekat situ makin merudum. Menjelang tahun 1913, ramai pelombong tinggalkan kawasan tuh. Macam grup assignment, lepas submit final, sunyi terus. Kemudian pada tahun 1917, seorang lelaki bernama C.J. Ferguson Davy datang mencari Fraser. Tapi masa dia sampai, Fraser tak jumpa. Yang dia jumpa cuma kawasan bukit yang berkabus, sejuk, tenang, dan mungkin line internet terus jadi satu bar. Ferguson, Davy, nampak tempat tuh ada potensi besar untuk dijadikan pusat pelancongan. Sebab suasana dia lain macam, sejuk, berkabus, vibe macam England, tapi ada nasi lemak. Akhirnya pada tahun 1922, Fraser's Hill dibuka sebagai tempat pelancongan rasmi. Tapi sejak itu juga mula muncul cerita seram. Ramai pengunjung kata mereka pernah sesat ketika memandu waktu malam dalam kabus tebal. Ada yang rasa jalan tuh macam tak habis-habis. Dan antara cerita paling terkenal dekat Fraser Hill ialah kalau nampak kabus tebal, jangan reda terus. Sebab ada yang percaya kabus itu boleh buat orang hilang arah. Walaupun secara logiknya mungkin sebab jalan sempit, gelap, dan berkabus. Menariknya, pada tahun 2019 ada kajian yang mengatakan Fraser sebenarnya mungkin tak hilang langsung. Dia dipercayai pulang semula ke Britain sebab dah tak mau teruskan perniagaan biji timah. Dan menurut rekod, dia meninggal dunia pada tahun 1916, sebelum Fraser Hill dibuka sebagai tempat pelancongan. Jadi persoalannya, kalau benar Fraser dah lama mati, adakah roh dia masih berada di Fraser Hill? Atau sebenarnya yang seram itu cuma kabus, jalan sunyi, dan driver Malaysia yang bawa 90 kilometer sejam dekat selekoh bukit. Terima kasih kerana sudah menonton dari awal
hingga habis. Kalau ada apa-apa tambahan boleh komen. Jangan lupa subscribe.